Baik. Ini adalah funnel tu lah. Okay, sales funnel. Okay, pertama, jadi saya cakap, kita nak bagi orang nampak kita. Lepas tu, kita nak bagi orang kenal kita. Bila dah kenal, kita nak bagi orang percaya dengan kita. Lepas tu, barulah kita jual. Nampak? Jadi, kita dah faham funnel ni. So, customer journey. Customer journey. Gitu. Jadi, rasanya benda-benda macam ni, actually, you guys boleh cari je kat internet. Boleh cari je Google apa semua. Cumanya, macam mana kita nak bagi orang faham? Macam mana kita nak faham cara kita nak guna benda ni? Jadi, saya akan bercerita dengan anda dan memberitahu anda, berkongsi dengan anda, bagaimana kita nak menggunakan funnel marketing ini dalam bentuk video, menggunakan konten video. Dan daripada benda-benda ni semua, kita akan bangunkan konten video. Okay, konten video. Apa cara ataupun topik yang kita nak cakap? Macam mana kita nak pecahkan? Sebab ramai orang ada masalah macam ni. Dia tak boleh nak, orang kata apa, nak bangunkan. Kadang idea tu dah ada. Dia dah faham the concept of marketing tu. Ramai sebenarnya kat luar sana, which is pelanggan-pelanggan saya sendiri pun, banyak ada masalah macam ni. Sejak kita buat video daripada tahun 2012, buat video marketing untuk pelanggan apa semua kan, semua nak buat video komersial, video iklan. Hard sell terus. Tapi customer ataupun bakal pelanggan mereka tak kenal lagi mereka. In fact, memang dah kenal brand tu apa semua kan. Contoh kalau anda jadi agent ataupun stokis untuk produk-produk yang dah meletup kan. Orang dah kenal, tapi kenapa orang nak beli dengan anda? Itu pentingnya di testimoni tu. Itu pentingnya orang kenal anda. Jadi, that is one of the strategy lah sebenarnya. Dan kita tak perlu jadi popular pun sebenarnya. Yang penting kita popular di kalangan target market kita. Kita tahu susun kita punya content dan tahu kita nak bagi dekat siapa. Sebab tu, penting kalau kita ada message yang tepat, kita bagi kepada orang yang tepat, dan insyaAllah sales kita akan berlipat. Gitu. Okay. Jadi kita kembali lagi kepada konten yang saya nak share ni kan. Alright. So, apakah yang kita nak kena kongsikan? Okay. Alright. Okay, nampak? Kenal, percaya, jual. Okay, ataupun tawaran lah. Baik, yang pertama sekali untuk bagi orang nampak, anda kena kongsikan tips-tips yang berguna untuk bakal pelanggan anda yang relate dengan perniagaan anda. Tips. Info. Contohlah kalau anda adalah penjual aircon ataupun servis aircon semua, anda boleh kongsikan tentang apakah perbezaan di antara aircon inverter dengan aircon non-inverter. Contoh kan. Lepas tu anda kongsikan lagi bagaimanakah cara penjagaan dan penggunaan aircon dengan betul. Jadi kalau orang yang jumpa video anda tu, yang nampak video anda tu, kalau dia tengok sampai habis ataupun at least 75% of your video, maknanya dia interested dengan anda punya servis. Ataupun dia interested dengan anda punya informasi. Jadi dia dah boleh masuk dalam kita punya kolam sebenarnya. Kolam apa? Kolam custom audience kita lah. Itu nanti saya cerita. Cuma sekarang ni saya cerita tentang pembangunan video marketing untuk sales funnel anda. Dan kadang-kadang orang tanya, alamak, tak tahulah nak cakap apa kan. So, mudah je. Bisnes anda mesti ada FAQ ataupun frequently asked question. Which is question ataupun soalan yang pelanggan-pelanggan anda pernah tanya. Pasal itu, pasal ini kan. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Daripada soalan yang mereka tanya tu, anda bangunkan anda punya topik-topik video yang anda nak cakap tu. Yang anda nak kongsikan tu. Daripada situ kita boleh dapat idea. Baik. Seterusnya. Kenal. Kita nak bagi orang kenal kita dekat sini, kita buat je lah. About us. Dah. So, apa benda nak cakap pasal kita ni? So, mudah je. Okay, siapa kita? Who? Lepas tu, bila ditubuhkan? Okay, bila kita buat? Apa servis yang kita tawarkan?
Dekat mana servis kita? Macam mana nak dapatkan? How? So, benda-benda macam ni. So, daripada poin-poin yang saya bagi ni, daripada poin-poin yang saya bagi ni, daripada sini anda boleh mula bagi info tentang anda. Nampak? So, ini yang kena buat lah. Contoh macam saya kan. Pertama sekali saya kenalkan diri saya. Who? Okey, baiklah. Hai, Assalamualaikum. Saya Anwar Abdullah daripada Kayu Studio and Production Sdn Bhd. Dan kami, itu siapa? Lepas tu, bila? Dan kami telah menjalankan pembangunan video marketing kepada usahawan dan juga SME di luar sana sejak tahun 2012. When? What? Selain daripada itu, kami juga membantu para usahawan untuk membangunkan konten video marketing daripada pembangunan idea, pembangunan strategi dan merangka pelan-pelan pemasaran mereka menggunakan platform video marketing. Where kami terletak, pejabat urusan kami terletak di Shah Alam dan studio kami juga terletak di Shah Alam. Jadi benda-benda macam tu, kita kena tulis dulu, kita kena structure dulu poin-poin kita. Dan how? Baiklah, cara anda untuk menghubungi kami adalah dengan menghubungi nombor yang tertera ataupun hubungi kami di email ke apa ke. Kena ada how. Dia kena ada CTA untuk setiap video ni. Lepas tu, percaya. Next. Percaya. So, macam mana nak bagi orang percaya? Kita kena ada video testimoni. Okay, bila dah ada video testimoni, kita cakap lah pertama kita kena tanya soalan dekat kita punya klien tu. Macam mana you jumpa kita? How? Lepas tu, experience je. Yang penting kita tanya experience je. Macam mana pengalaman you bila menggunakan servis kami? Dan bagaimanakah pengalaman you bila membeli produk kami? Dan macam mana pengalaman anda bila menggunakan produk kami? Ada result ke tak ada result? So, tanya soalan-soalan tu kepada mereka. So, daripada situ, kita boleh gunakan konten tu untuk bagi orang percaya dengan kita. Kita gunakan pandangan daripada pihak yang ketiga. Kalau kita sendiri cakap kita ni bagus, orang akan rasa macam dia ni masuk bakul angkat sendiri bak kata pepatah kan. Jadi kalau orang lain yang cakap, dia macam lebih inilah. Sebab tu ada setengah orang dia hire artis lah apalah semua untuk buat review produk apa semua, which is bagus, tapi kita kena anggap benda tu macam ni. Kalau kita bagi kita punya produk ataupun servis kita di-review oleh influencer ataupun artis, kita bayarlah dia certain amount. Kita jangan harap kita dapat sales daripada sana. Kalau dapat sales tu adalah bonus lah. Cuma yang penting bila dia publish ke, dia post ke, kita ambil video dia, gambar dia apa semua, kita download dulu siap-siap dan kita gunakan benda tu as kita punya testimoni. Kita jangan harapkan sales daripada situ. Kalau ada baru bonus. Tapi kita nak dapatkan testimoni dia. Jadi barulah kita pakai benda tu. Jadi kita kena tune sikit kita punya mindset tu. Nanti kan ada rasa macam alah aku dah bayar dekat artis tu sekian-sekian tapi tiba tak ada sale pun kat situ. There is no right or wrong lah sebenarnya. You boleh pakai influencer, pakai je. Tapi make sure you pandai untuk gunakan. Jangan sampai kita saja spamnya, kita harap sikit tu tak dapat, so kita pun frust, kita tak bagus lah. Actually dia ada pro and cons dia. Kalau macam saya sendiri, tengok kalau saya nak bayar influencer untuk promote saya punya servis, saya tak harapkan sale daripada situ lah. Saya tak harapkan sale masuk daripada apa yang dia promote tu. Tapi saya akan harapkan sale lepas saya ambil konten yang dia buat tu, saya sendiri yang akan guna konten untuk menjual. Jadi, itu yang kita kena faham lah. Baik. Seterusnya, jual. So, dekat sini, barulah kita buat tawaran. Tawaran. Bagaimanakah cara, contoh tawaran ni kita kena buat macam ni. Dia dah nampak kita, dah kenal kita, dah percaya dengan kita. So tawarannya barulah kita target kepada orang-orang ni. Ramai orang dia buat video iklan apa, so dia target kepada bersepah punya audience kan. Dan orang tu belum tentu nak produk dia, dan orang tu belum tentu kenal dia. So buat apa nak membazir duit untuk setengah orang dia buat iklan kan. Nak target macam tu kan, so rugi lah. So baik kita target kepada orang yang dah lalu kita punya funnel. Jadi kos pemasaran kita pun akan jadi lebih mudah dan murah. Jadi tawarannya kita buat lah. Kita ada buat package sekian-sekian khas untuk anda saja. Dan tawaran tersebut kita akan limit kepada berapa orang? 15 orang saja untuk bulan ni. Ataupun 15 orang yang terawal saja. Ataupun 15 orang yang terawal akan dapat free gift ni sekian-sekian. Kita bagi tawaran. Daripada harga kita bagi tu, kita bagi offer. Dia tak semestinya kita bagi harga yang murah. Tidak. Tak semestinya dengan harga yang murah. Tapi kita boleh bagi tawaran tu dengan ada tawaran-tawaran lain. Ada hadiah ke, ada free gift ke apa ke. Boleh lah kan.
Ataupun macam saya punya style, saya akan buat, baiklah, untuk harga istimewa ni kota dia hanya ada sampai untuk 50 orang je. Lepas pada tu dia akan naik harga. Kalau boleh kita pun sampai bila nak jual benda yang murah kan? I mean, benda murah tu bagus, tapi kalau kita boleh, bukan maksud tak bagus jual barang murah Maksud saya sampai bila kita nak jual servis atau produk kita ni pada harga yang marginnya kecil. Kalau boleh kita pun nak untung besar. So that is why or reason kenapa kita berniaga. Pertama, of course kita berniaga sebab nak tolong orang, nak menyelesaikan masalah orang. Tapi at the end of the day, untung tu tetap kita nak. Macam contoh, kenapa anda beli modul saya ni dan belajar cara untuk bangunkan video marketing ni? Sebab saya faham masalah-masalah anda. Dan saya sendiri pun buat benda ni untuk saya punya bisnes sendiri. Macam mana anda boleh jumpa video saya ni sampai anda terbeli pun sebab anda dah lalu saya punya funnel tu. Jadi saya automatekan saya punya bisnes dengan secara online macam ni. Jadi berbalik pada bisnes kita tu, kita bagi offer dekat mereka. Kalau kita nak berniaga, asyik buang harga je, insya-Allah lah bisnes kita tu takkan tahan lama. Betul, sebab saya sendiri pernah jadi benda tu. Dulu masa sebelum saya buat video marketing semua ni, kita shoot event lah. Event shooting lah, wedding shoot lah, apa semua. Kita video production kan. Dulu masa mula-mula saya masuk market, harga saya memang mahal. And then lepas tu bila saya dah ambil studio pun semua, kita punya cost of kita punya overhead tu tinggi. Jadi kita dulu pun tak pandai. Kita ingat kalau jual murah ramai orang beli. End up betul tu betul, yes, tapi dia memakan kita punya cost-cost yang lain. Jadi that is kita, kalau nak cerita pasal benda tu, itu cerita topik lain lah, pasal cost structure apa semua. Jadi saya nak bagi anda nampak bahawa dengan kita develop benda macam ni, bila orang, contoh bila orang nampak kita, lepas tu orang kenal kita, orang percaya kita, so agak-agak kita letak harga pun InsyaAllah ada orang akan beli juga. Sebab mereka dah nampak value tu. Daripada awal tu kita dah bagi. Tapi kalau mereka tak beli dengan kita, relax lah, don't worry. Move on, kita cari customer lain. Sebab customer yang terbaik tu adalah customer yang mempercayai kita dan mereka willing to hire us untuk beli produk dengan kita. Why? Percaya, kenal, dah pernah nampak. Sebab tu MACD walaupun sales dia dah berjuta-juta, dia masih lagi buat periklanan sebab nak bagi orang nampak dia. Nampak, bagi orang ingat. Bila orang ingat, orang akan beli dengan kita walaupun ada orang lain jual produk yang sama ataupun servis yang sama. And recommendation pada orang lain juga. Testimoni ke apa ke. Okay, nampak Sorry saya membebel panjang pula. Tapi it is the things yang saya nak bagi anda betul-betul faham. So, ini adalah untuk jualan lah. Anda boleh buatkan tawaran untuk mereka. Okay, so now anda dah nampak the function tu macam mana. Dan saya nak kongsi dengan anda kenapa kalau kita guna funnel, kita buat funnel macam ni, dia bagus. Ini adalah bonus untuk anda saya nak bagi.